makanan yang terkawal. Kalau kita tengok kajian kan, ada makanan contohnya dark chocolate. Dark chocolate dalam 30 ke 50 gram lah, bukan banyak pun. Tapi kita makan, satu lagi kita panggil pemakanan yang terkawal ni ataupun kita buat mindful eating. Mindful eating ni bila kita makan, kita bukan makan kunyah telan. Tapi kita makan, kita rasa, kita ambil masa. Sama macam pernafasan, tadi kita tumpu dekat pernafasan. Bila kita buat pemakanan terkawal ni, kita tumpukan dekat makanan tersebut. Sebab bila tertekan, kita ada kebarangkalian untuk makan cepat. Makan. Lepas tu dah kenyang sangat tu, baru kita rasa macam dah tak tertekan. Tapi sebenarnya kalau kita ada kuantiti makan yang sikit pun dan kita kawal cara kita makan, boleh membantu kita untuk menumpukan dekat apa yang di dalam kawalan kita. Nah, minum air pun sangat penting, penjagaan air. So pemakanan pun untuk penjagaan kesihatan mental, kadang-kadang kita kena bagi badan kita satu makanan yang boleh buat kita rasa tenteram. Kalau kita tengok kajian, dark chocolate antara satu yang boleh membantu. Tapi kuantiti sedikit je lah, jangan makan dark chocolate banyak. Kita jangan fikir macam lagi banyak stres, lagi banyak coklat kena makan. Tak. Dalam kuantiti yang terkawal dan bila kita makan tu, kita ambil masa. Bila kita gigit, kita ambil bau dia, kita rasa dalam mulut kita rasa tekstur dia, kita rasa apa rasa yang dikeluarkan. Lepas tu baru kita kunyah. Itu boleh membantu. Minum air sangat-sangat penting sebab bila kita tak minum, kita kekurangan air, dia ada simptom fiziologi. Kita pening, kita rasa penat dan disebabkan rasa pening dan penat tu, kita rasa sukar untuk jadi produktif. Kadang-kadang kita rasa sukar untuk mengawal emosi dan di sini kesihatan mental pun terkesan juga. Benda yang simple tapi memberi impact yang boleh memberi impact kepada kesihatan mental kita. Aktiviti beriadah, bersukan, lakukan aktiviti bersama keluarga sangat-sangat penting. Bila cakap pasal aktiviti beriadah atau bersukan ni, dia tak semestinya kena, bila cakap bersukan, kadang-kadang orang fikir kena sukan berat ataupun bila cakap pasal aktiviti fizikal, orang fikir jogging, naik basikal. Aktiviti beriadah atau bersukan ni, apa-apa aktiviti yang boleh meningkatkan degupan jantung kita dalam 20 ke 30 minit boleh membantu. Kalau kita tengok kajian, 20 ke 30 minit brisk walking. Brisk walking ni jalan perlahan je. Brisk walking, dia memberi sedikit mild tranquilizer. Rasa tenang yang memberi sedikit rasa tenang. Kadang-kadang kita rasa tertekan sangat. Aktiviti fizikal ni penting. Sebab aktiviti fizikal ni boleh mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita rasa positif. Sebab tu kadang-kadang kita panggil endorfin kan. Bila kita ada hormon tersebut, badan kita pun rasa tenang, badan kita tidak rasa terlalu tertekan. Okay. Aktiviti beriadah bersama keluarga sangat-sangat penting. Ibu bapa membawa anak berjalan-jalan, dia tak semestinya ibu bapa tu lakukan seorang, tapi bersama anak-anak, aktiviti satu keluarga, bersukan, boleh dilakukan, pergi ke taman, boleh dilakukan dan perlu dilakukan sebab kita nak pastikan badan kita sentiasa aktif. Satu benda yang sangat penting adalah kadang-kadang bila kita jumpa ibu bapa, salah satu perkara yang membuat ibu bapa yang menjaga anak yang ada ASD tertekan adalah kadang-kadang sebab bila kita cakap pasal simptom ASD ni, simptom-simptom dia kadang-kadang di luar kawalan kita. Kita tak tahu macam mana, kita tak tahu nak buat apa. Especially bila dia ada, bila kelakuan. Sensory pun kadang-kadang hypersensory pun dia boleh jadi translate kepada behavioural issue. Okay. Bila ada behavioural issue ni, kadang-kadang ibu bapa rasa macam tak ada kawalan, tak tahu nak buat apa. Dan rasa hilang kawalan ni akan memberi kesan yang sangat besar. Okay. Mula-mula mungkin ibu bapa rasa boleh kawal lagi. Tapi bila kita sentiasa berada dalam keadaan yang kita rasa benda di luar kawalan kita, dia akan mewujudkan banyak pemikiran yang negatif. Aku ni tak guna ke? Aku ni ibu bapa yang tak bagus ke? Kenapa macam ni? Aku dah buat semua benda, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Rasa kehilangan kawalan ni, kalau kita tidak manage, kita tak kendalikan, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat negatif.
rasa hilang kawalan. Satu benda yang digalakkan adalah untuk satu, okey, bila kita dalam keadaan yang ada banyak cabaran dalam hidup kita, kita akan ada pemikiran negatif. Okay. Dan pemikiran negatif ni dia kadang-kadang automatik. Kita tak kawal pun, dia muncul. Dia tiba-tiba muncul. Kadang kita rasa tak guna. Kita nak berfikir kita tak guna, tapi dia muncul. Dia tiba-tiba muncul. Kita panggil itu negative automatic thoughts. Dia memang automatik. Bila kita ada negative thought ni, kadang-kadang kita dalam kehidupan ni, dia ada pengalaman positif, ada pengalaman negatif. Bila kita selalu dalam keadaan ada cabaran sentiasa, kita kadang-kadang kita membesarkan pengalaman negatif dan kita mengecilkan pengalaman positif. Ada setengah sampai tak nampak pun pengalaman positif dalam hidup mereka. Bila tanya, tak ada, saya hidup teruk. Okay. Tapi bila kita ada sesi, bila saya tanya, bila kita explore, ada je pengalaman positif. Tapi pengalaman positif ni dikecilkan. Kadang-kadang sampai terlupa. Satu benda yang sangat penting adalah untuk sentiasa mengingati yang kita kadang-kadang bila kita tiada, kita tak nampak, jadi cabaran tu jadi, pengalaman negatif ni jadi sangat besar. Memang pengalaman negatif tu besar. Kadang-kadang memang kita melalui sesuatu yang sangat mencabar untuk kita. Tapi kita kena menghargai juga kejayaan-kejayaan kecil dalam kehidupan kita. Sebab bila kita lupa kejayaan kecil ni, kita akan lagi rasa hidup ni di luar kawalan kita. Kita rasa macam tak ada benda yang kita rasa hopeless. Kita rasa macam tak ada harapan. Satu benda yang digalakkan adalah kumpulkan memori-memori yang menunjukkan pencapaian. Contohnya berjaya hantar anak ke terapi, anak ada progress, ambil gambar, dan sangat digalakkan fizikal berbanding. Sebab sekarang kan kita ada phone, kita boleh je tangkap gambar. Sangat digalakkan kita ada satu kotak ni yang kita print gambar-gambar tersebut. Gambar-gambar yang menunjukkan kita berjaya. Ada kejayaan daripada pihak kita, kita berjaya melakukan sesuatu. Kenapa kita nak fizikal? Okay. Gambar phone ni, kalau kita simpan dalam phone, memang kita ada gambar. Tapi memang kita sentiasa tangkap gambar untuk, nak ingat. Tapi kadang-kadang dah lepas tahun tu kita scroll balik, kita tengok apa kali je. Fizikal ni, bila kita ada tendensi untuk capai. Kita boleh pergi dan capai dan kita boleh tengok dan kita boleh ada emosi di sebalik tersebut. Dia tidak, kadang-kadang kita pergi galeri phone kita kan, banyak gambar kita ada. Jadi kadang-kadang nak scroll gambar tersebut, lepas tu daripada WhatsApp sini, WhatsApp sana, dia bercampur aduk. Kita nak kotak ni memang fokus kepada kejayaan yang kita capai. So contohnya berjaya anak sebelum ni ada hypersensory, lepas tu dah pergi terapi, dah ada perubahan sikit, ada gambar. Ada objek, dia tak semestinya gambar, objek, apa-apa fizikal. Contohnya card appointment. Nak tunjuk kenapa pentingnya kotak ni atau barang-barang ini adalah untuk kita ingat semula yang kita dah ada usaha, ada benda di dalam kawalan kita. Ada benda yang kita dah capai. Sebab bila tak ada benda ni kita terlupa. Sebab macam untuk autism spectrum disorder, dia adalah satu keadaan yang berpanjangan. Jadi kita akan sentiasa ada cabaran dan kadang-kadang disebabkan cabaran tu sentiasa, kita terlupa menghargai pencapaian kita. Kita terlupa menghargai yang kita sebenarnya ada je benda yang kita dah capai. Maknanya sebagai ibu bapa saya dah berusaha dan ini benda yang saya telah capai sebagai ibu bapa. Kita nak perasaan tersebut. Sebab kadang-kadang sangat mudah. Sebab dalam hidup ni memang sangat senang untuk rasa negatif daripada positif. Sangat mudah untuk terlupa perkara-perkara atau situasi peristiwa yang positif. Peristiwa negatif sangat senang untuk lekat dalam pemikiran kita. Peristiwa positif kan kita mudah terlupa. Bila ada kotak ni, mengingati pencapaian kita sangat-sangat penting. Itu salah satu cara untuk kita terus menjaga kesihatan mental kita dengan mengingati bahawa kita dah cuba dan kita ada kawalan dan kita ada progres, kita ada pencapaian. Sangat penting.